Impact Corn Ada Mac Chick Sanitizer, TAC Ada, Lima. Yeah. So pick me. Choose me. Love. Tunjukin satu foto di mana kamu sedang hancur, tapi kamu tetap jalan-jalan. Jadi ni wakil rakyat daerah Pontian. Tak nak. banyak buat ni kutipan untuk mangsa banjir. Mak patut jadi wakil rakyat. Nanti usu sokong mak, usu undi mak. Mak rajin pergi surau, rajin pergi mesyuarat. Mak patut jadi wakil rakyat, mak. Amboi. Okey, itu dia antara rangkuman TikTok, dan terima kasih kepada anda rakyat Malaysia yang menghulurkan bantuan dan juga berkongsi di media sosial. Semuanya yang positif saja. Terima kasih. Dan kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita nak bincangkan tentang confident, tentang keyakinan apabila menghadapi bencana. Misalnya yang baru-baru berlaku ini banjir, dan begitu mudahnya untuk kita cakap tentang jangan panik ataupun tenang apabila berdepan dengan apa-apa situasi kecemasan kan. Tapi hari ini kita nak belajar macam mana untuk betul-betul tenang dan mengawal situasi dengan lebih baik. Okey, dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Dalam talian kita bersama dengan Puan Zilal Abdul Aziz, kaunselor pengurus rumah teratai. Assalamualaikum Puan Zilal. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Ya, saya sihat. Awak sihat? Sihat. Terima kasih kerana bersama kami ya Puan. Ya, sama-sama. Terima kasih menjemput. Dan Sugita di sana bersama seorang lagi tetamu dengan kita hari ini. Selamat tengah hari Puan Zilal ya. Dan saya di sini bersama dengan Encik Muhammad Anwar Abdul Arif selaku Timbalan Pengerusi Malaysian Instructor of Bushcraft and Survival Association. Selamat datang. Terima kasih bersama kami Encik Anwar. Mungkin sebagai permulaan Hawa ya, kita boleh bertanya kepada Puan Zilal berkaitan dengan confident dalam mengharungi situasi kecemasan ataupun bencana ini Puan Zilal ya. Mungkin bagi ramai di luar sana ini adalah kali pertama mereka mengharungi situasi begini. Panik pastinya ada, sesiapa pun akan merasa gelisah and anxious kan. Jadi bagaimana boleh mereka mengatasi ini untuk lebih confident Puan Zilal? Okey, bagaimana untuk kita membina confident tu ya? Okey, terima kasih Sugita. So kalau kita lihat apabila seseorang itu berhadapan dengan satu situasi yang highly stressful ataupun memberikan tekanan yang tinggi, badan kita otak kita akan cuba memberikan respon lah untuk bertindak untuk survival ataupun kemandirian untuk selamatkan diri ya. Jadi sama ada dia akan fight, dia akan lari ataupun dia boleh
freeze, beku, tak bergerak contohnya. Jadi apa yang kita nak ialah apabila berhadapan dengan situasi yang cemas, seperti yang Sugita mention tadi, memang tak boleh nak elak. Kita akan panik, kita akan bimbang. Terutama perkara yang kita tak tahu, tak pernah hadapi. Jadi untuk membina confident ini, kita perlulah ada latihan, perlu ada ilmu. Tapi kalau berlaku macam hari tu, tiba-tiba je tak pernah, then apa yang perlu kita buat ialah kita nak fokus supaya kita tidak mengalami panik yang melumpuhkan kita. Yang menyebabkan kita tidak boleh berfikir dengan rasional, yang menyebabkan kita tak boleh berfikir secara logik, sehingga kita tidak boleh memberikan respon yang untuk membantu orang lain dan tak boleh membuat keputusan. Sebab apabila berhadapan dengan keadaan yang cemas ni, kita perlukan kewarasan ataupun rasionalnya untuk kita dapat membuat keputusan untuk menyelamatkan diri. Tapi bila kita bercakap tentang confident ni pula, kita nak berhati-hati. Kita tidak mahulah, kita sangat tidak confident, sangat takut, panik sehingga lumpuh. Tetapi kita juga tidak mahu kita menjadi overconfident. Sebab overconfident ni boleh membahayakan pula diri kita. Kita rasa kita redah je banjir tu tanpa menilai, membuat penilaian risiko, jadi terlalu berani pula, ataupun menyebabkan kita terlalu confident, dulu banjir dekat sini je, tak adalah naik, jadi kita lambat mengambil tindakan pula kan. Jadi di situlah perlunya ilmu, dan memang confident ini apabila nak dibina, apabila berhadapan dengan suasana yang cemas, perlukan ilmu. Sebab tu kita tengok macam mana ada latihan, ada fire drill kan. Kalau bomber tu dibuat fire drill selalu kan. Jadi mudah-mudahan bila kita tengok keadaan ni, pengalaman yang berlaku ni membuka mata lah kita untuk membina, mendapatkan ilmu dan kemahiran. Tidak berasa selesa, takkan kena bencana kan. So kita belajar kerana dari ilmu tu lah yang akan membina confident. Saya kongsi sikit je. Satu makcik ni, dia punya confident, saya beri contoh macam mana confident yang baik. Makcik ni dia tengok air naik, dia boleh berfikirlah dengan logik dan rasional. Dia tua, dia bertongkat, so baik diselamatkan diri dia dulu. Sedangkan suami dia masa tu sibuk nak cari barang-barang berharga, tapi dia baik diselamatkan diri ke tempat yang tinggi kata, sebab nanti susah, dia dah berumur kan, lambat. Itu adalah contoh satu confident yang baik lah apabila berhadapan dengan suasana yang cemas. Okey, itu dah bersedia dari segi mentalnya Puan Zilal. Tapi tadi menarik poin yang Puan Zilal sebutkan, apabila untuk yakin ni kita perlu ada latihan, kena praktis juga. Dia tak semestinya untuk menghadapi banjir saja, apa-apa situasi, kemalangan dan sebagainya, kita kena segera tenang. Jadi apa langkah-langkah kecil yang boleh kita buat, praktis yang mudah kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita supaya apa-apa je yang jadi kita tenang, Puan? Okey, terima kasih Hawa. Soalan yang sangat baiklah. Dalam kita membina kekuatan mental kita untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang mencemaskan, yang membolehkan kita kehilangan keupayaan untuk berfikir, kita bolehlah melatih diri daripada sekarang. Contohnya, kita boleh belajar teknik pernafasan dalam. Kita tak tarik nafas, deep breathing teknik, yang mana kita tahu apabila kita dalam keadaan kecemasan, kita mudah panik. Dan bila panik, antara benda yang menyebabkan kita susah nak berfikir, panik ni, selain daripada apa yang berlaku dalam kita punya brain lah, dalam otak kita, kita akan bernafas dengan laju kan. Bila panik, kita sebenarnya akan bernafas dengan laju. Jadi kita pun dah tak nak berfikir, panik kan. So kita berlatih daripada sekarang bagaimana untuk bernafas, teknik pernafasan dalam, untuk bantu kita, dan supaya at the end kita boleh menilai lah kan tujuan dia. Kita berlatih daripada sekarang membuat keputusan. Apabila berhadapan dengan suasana yang cemas, kita tengok apakah maklumat yang ada di sekeliling kita kan. Fokus menilai situasi, proses belajar bagaimana untuk menilai situasi dan tengok apa risiko yang ada. Benda ni boleh berlaku untuk kita buat keputusan apabila kita tenang. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan teknik ataupun gunakan deria kita, praktis guna deria kita. Bila kita start rasa panik, kita boleh guna mata kita, tengok apa yang kita boleh nampak depan kita sekarang. Kita tarik balik pemikiran kita yang dah menerawang, kan bila kita cemas, kita akan fikir macam-macam. So kita nak bawa balik pemikiran kita kepada keadaan present, pada keadaan sekarang. Jadi kita gunakan deria kita yang ada 5 tu, kita guna mata. Okey, tengok mata, apa yang kita nampak sekarang depan kita. Okey, apa yang kita boleh rasa dengan tangan kita ni, sentuh. Kita tengah pegang apa, tengok apa, dengar, apa yang kita boleh dengar sekarang. Okey, bunyi ni, bunyi air, bunyi mak kita kan panggil. So kita bring back ourselves kepada diri kita, kepada situasi yang sekarang. Okey, baik. Satu lagi. Dari boleh?
Okey, boleh Puan, secara ringkas dia. Kata je. Minimum kan pemikiran apa jadi kalau benda yang belum berlaku kita kurangkan. Sebab kita tak nak timbulkan lagi banyak panik kita. So kita kurangkan fokus dengan apa yang ada sekarang. Ya. Okey, baik. Okey. Ini dari segi mentalnya kan, Ya. so kita dari segi psikologinya. Dari segi fizikal, persediaan barang-barang ni pula, Sugi. Ya, Encik Anwar. Mungkin Coach Anwar lah ya. Mungkin Coach boleh kongsikan dari segi fizikal dan barang-barang keperluan yang perlu mereka siap sediakan sewaktu mungkinlah dah ada amaran kan, ada kecemasan akan berlaku. Apa yang perlu mereka lakukan? Okay, first of all, kita perlu menyediakan bug out bag. Okey. So contoh macam ni lah. Di depan ni ada 2 jenis bag. Baik. Okay, satu ni bag untuk anak saya sendiri. So berumur 6 tahun. Baik. So kena bersesuaian dengan dia lah. Saiz badannya, so beratnya pun kena ni lah. Okey. And then yang ni biasa yang saya akan pikul lah, yang saya akan galas. So isinya lebih kompleks lah. Okey, baik. Mungkin begitu. Coach boleh kongsikan apa ada dekat dalam bag Coach dan apa pula yang ada dekat dalam anak bag Alright. Coach. Mungkin ini Boleh. contoh lah ya, contoh Boleh. situasi kita tunjukkan. Dengan ada whistle ni Coach, mungkin Yes. Coach boleh kongsikan betapa Okey. pentingnya whistle. Contoh ini anak perempuan saya. So saya telah tugaskan setiap anak-anak dan isteri saya semua saya dah tugaskan. Ada tugas masing-masing. Contoh ni anak perempuan saya. Yeah. So ini untuk keselamatan diri dia sendirilah. Saya sediakan multi tool Okey. sebab dia budak lagi kan. Jadi kita elakkan guna pisau lah. Okey. So ini ada whistle untuk dia minta bantuan dan sebagainya. Baik. Kemudian di dalam beg ni tugasan dia adalah membawa dokumen-dokumen penting. Contoh macam ni sijil nikah, Okey. lepas tu surat beranak. Okey. So kita tahu kalau terpisah dokumen ada dengan dia. Okey, Kemudian di samping tu kita ada of course biskut. Makanan. Bekalan makanan untuk dia sendiri. Okey, baik. Aha. Itu untuk anak yang kecil. Bagi mereka yang dewasa yang boleh pikul lebih banyak barang, apa antara barang yang Coach letak dan Coach letakkannya di dalam ziplock bag. Ya. Bag kalis air lah. Okey. Ya? Contoh ini pakaian kering lah. Aha. Pakaian kering yang biasa saya sediakan ialah sehelai baju, Okey. kain plekat, stokin Okey. dan juga bandana. Baik. Ini untuk saya. Jadi lain orang lainlah segitu. Okey, faham. Okey, Dan makanan dan ada keperluan lain Yes. juga dekat dalam ya, betul. ubat-ubatan. Baik Coach, sebelum saya nak tanya lebih lanjut mengenai barang-barang seperti lampu sulur dan sebagainya, saya nak tahu apakah yang Coach telah lakukan menggunakan sabun deterjen ni, botol deterjen ni. Ya. Apa ni Coach? Okey. Mungkin Coach boleh kongsikan. Okey, ini adalah botol deterjen yang biasa kita boleh dapati di setiap rumah. Okey. So saiz bergantung pada rumah masing-masing. Jadi botol yang telah habis digunakan, deterjen tu dah habis, so kita jangan terus buang. Baik. So kita mungkin boleh simpan 1 atau 2 kuantiti di rumah untuk emergency plan. Sekiranya di rumah tak ada life jacket macam ni. Okey. Okey, so kita ada botol ni dan kita cuba cari tali. Baik. Okey, dan kita ikatkan, tambatkan pada botol dan kita buatkan satu gelung di hujung Faham. untuk dijadikan sebagai pelampung. So andai kata kita terpaksa meredah air. Okey. So botol ni boleh digunakan sebagai pelampung. Kenapa saya tambatkan pada badan supaya dia tidak, kalau terlepas daripada tangan pun botol masih berada pada kita. Baik. Attached to us. Okey, baik. Dan Coach, mungkin Coach boleh juga kongsikanlah sebab saya sempat bercakap dengan beberapa mangsa. Right. Mereka berkata apabila dah tengah meredah air banjir itu, beg berat, tenggelam. Jadi dalam Yes. situasi ini macam mana boleh mereka selamatkan barang-barang yang Coach kata kita masukkan dalam beg ni? Alright. Tu bagus soalan tu Sugita. Okey, memang kebanyakan mangsa atau kebanyakan orang di luar sana dia komplain cerita yang sama juga. Betul. Beg terlampau berat. So beg terlampau berat pada saya mereka overloaded actually. So mereka tak segregate, tidak bahagikan penugasan. Macam saya bagikan anak perempuan apa, anak lelaki saya buat apa, isteri saya bawa apa. Contoh macam isteri saya dia akan bawa peralatan masakan. Okey. Saya akan bawa peralatan-peralatan lain. Okey. So kemudian kita akan masukkan dalam plastik. So plastik ini selain untuk waterproofing, dia bertindak sebagai alat apungan asas. Oh. Secara tidak langsung, beg kita bila jatuh dalam air dia tidak terus tenggelam. Faham. Dia ada flotation device. Okey. Baik. Di samping itu kita juga boleh gunakan ni plastik sampah. Banyak terdapat kat rumah. Ya. Tapi kita tak pernah terfikir kan. So kita boleh masukkan di dalam beg dan baru kita letak barang-barang tadi. Okey. Dan kita sealkan dia. Baru kita zip. And then kita berjalan. InsyaAllah kalau tak ada apa masalah, kalau jatuh dalam air pun dia still akan timbul. Okey, baik.
Coach. Dan Hawa, ini mungkin tips yang sangat berguna ya bagi mereka yang mungkin di waktu yang orang kata last minute tu tak boleh dah, tapi kalau sempat kita pack dululah, simpan awal-awal. Ya Hawa. Ini persediaan awal yang boleh dilakukan kan. Terima kasih Coach. Sangat-sangat berguna ilmu tu sebentar tadi. Okey, baik Puan Zilal, secara ringkas dia kita nak tahu bahawa untuk confident, untuk yakin mengharungi apa jua dugaan ini, kadang-kadang bukan diri sendiri saja. Perlukan sokongan orang sekeliling juga. Dan dalam situasi sekarang ini, bagaimana sebagai seorang rakan, sebagai ahli keluarga nak bagi sokongan kepada mangsa-mangsa banjir ini untuk yakin dan tabah mengharungi kehidupan mereka ini yang mendatang, Puan? Okey. Itu adalah sesuatu yang sangat perlulah kita semua ambil tahu kan, sebab saya rasa dengan bilangan orang yang berhadapan dengan terkesan dengan banjir ni, tidak, most of us lah akan ada kawan, akan ada ahli keluarga yang terlibat. Jadi pertamanya kita perlulah banyakkan kemahiran ataupun tingkatkan kemahiran mendengar kita lah. Jadi bila kita bercakap dengan mereka, berjumpa dengan mereka, kita kurangkan bercakap tetapi banyakkan mendengar. Biar mereka yang bercerita dan tak perlulah kita banyak sangat bertanya apa yang berlaku kan, sebab kita takut mereka ni juga sedang berhadapan dengan trauma kan. Jadi bila kita tanya benda tu, dia trigger, dia buat mereka rasa teringat balik dan menimbulkan rasa resah, rasa takut. Jadi kita just listen, dengar. Sebab ada juga antara yang mana saya berjumpa, masa saya berjumpa ni, mereka tak nak bercerita, diam je. So it's okay, biarlah mereka diam, just be there kan. Kita berada di situlah bersama dengan mereka, dan apa je yang dikongsikan kita acknowledge atau kita iktiraflah apa yang mereka rasa, apa yang mereka kongsikan. Kurangkan perbandingan. Contohnya kadang-kadang ada orang datang kat kita kan, cerita rumah dia macam ni, rumah dia macam tu. Jadi dia kata, oh rumah yang hujung tu lagi teruk, yang dekat bawah tu lagi teruk daripada rumah ni. Elakkan perkataan-perkataan yang begitulah. So apa yang mereka hadapi itu sudah cukup berat untuk mereka kan. Betul. So jangan bandingkan dan bantu mereka dengan mendapatkan maklumat keperluan daripada mereka. Kita jangan assume hantar je barang tu, bagi je barang ni. Kan? Sedangkan apa yang mereka perlukan, mereka lebih tahu sebab mereka yang sedang berhadapan. Jadi kita memberi sokongan dengan berada di situ, mendengar dan mendapatkan maklumat tentang apa yang mereka perlukan, dapatkan, dan kalau boleh hubungkanlah mereka dengan pihak yang dapat membantu supaya mereka tak perlu fikir banyaklah, okey saya perlukan ni, okey tak apa, kita carikan, kita linkkan dengan orang boleh bantu, kita bawa kepada mereka supaya kurangkan beban mereka. Betul. Terima kasih banyak Puan Zilal. Itu satu perkongsian yang cukup baik sekali. Dan Hawa, kalau kita lihat dekat depan saya ni ada jaket keselamatan yang mungkin ramai dalam kalangan kita tidak ada di rumah kan. Dan Coach, ada antara mereka ada lampu suluh, tak ada bateri, ada peti kecemasan, tak ada ubat-ubatan. Kalau ada pun dah expired. Di sini mungkin Coach boleh berikan pesanan lah kepada mereka untuk persiapan masa-masa akan datang sekiranya ada kecemasan ataupun bencana yang melanda mereka. Baik. Terima kasih kita. Okey, so untuk apa orang kata beg kecemasan, beg pertolongan kecemasan. So saya boleh cadangkan, so makna setiap orang di luar sana perlu sediakan satu beg first aid kit mereka lah. Tak kisah saiz tu, terpulang pada masing-masing. Okey, isi kandungan pun bergantung kepada masing-masing, tetapi yang wajib dalam first aid kit ni mesti ada ubatan peribadi. Baik, faham. Ubat-ubatan peribadi. Seperti macam orang, kalau kita ada sakit jantung, make sure ubat tu ada dalam tu lah. And then kalau boleh, ubat-ubat tu diasingkan. Jangan letak dalam general first aid kit. So ini general first aid kit. Dalam general first aid kit ni, sebagai contoh, yang saya ada ni, okay, kalau boleh saya kongsikan. Ya, boleh. Okay. So, antara yang saya ada ialah insect repellent. Ini penting dalam saat banjir ni, macam-macam ada. Okey, and then saya ada minyak angin lah. Orang kata, cuma yang ni dalam bentuk spray. Okey. And then ubatan-ubatan asas. Calamine lotion. So semua saya dalam bentuk krim. Okey, kemudian kita ada gunting, kita ada ubat luka ni, antiseptik, krim. Kemudian perlu ada triangular bandage, pad, apa semua. So itulah yang asas yang biasa adalah dalam first aid kit. Dan yang penting kita letakkannya di tempat yang senang untuk kita ambil sewaktu ada kecemasan. Yes, Coach. betul. Yang kita simpan dalam almari, susah nak cari, tengah cemas-cemas tu kan. Betul. Baik Coach, di penghujung ini secara ringkasnya mungkin Coach boleh berikan pesanan kepada mereka, dan kalau mereka ingin mempelajari lebih lanjut, bagaimana boleh mereka hubungi Coach? Baik. Pesanan saya,
semua orang setakat ni bermula Oktober lepas, kerajaan dah orang kata membuat kempen, menjalankan kempen-kempen di media massa dan sebagainya. Jadi kesedaran untuk menyediakan peralatan dah ada. Dah ada di kalangan rakyat. Cuma aplikasinya. Okey. Aplikasi macam mana nak guna. Sebab ada yang di PPS saya pergi baru-baru ni, mereka beritahu saya dia orang dah ada dah buat. Okey. Satu beg ni sampai beribu dia orang habiskan. Tetapi pada tiba waktu kejadian, beg ke mana, apa ke mana. So apa yang saya suka petik yang Puan Zila sebut tadi, iaitu latihan. So dalam badan kita ada otot, so kita perlu simpan muscle memory tu. So bila kita selalu berlatih, so automatically panik tu akan berkurang. Kata tak ada panik tu tak boleh, memang akan berlaku. Baik. Cuma kita dah terbiasa untuk bergerak. Faham. Jadi peralatan-peralatan ni pula disimpan di satu lokasi yang senang semua orang tahu, dan warna-warna, pemilihan warna perlu obvious lah. Okey. Baik. Begitu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Coach Muhammad Anwar atas perkongsian ini. Dan anda di rumah, semoga apa yang dikongsikan ini boleh membantu anda sewaktu-waktu kecemasan yang akan datang. Baik.